Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan tajuk yang telah diberi, iaitu pengklonan dan bayi tabung uji menurut acuan barat dan Islam, iaitu perbandingan antara hukum dan juga etika. Jadi sebelum saya memulakan presentasi ini, saya akan memperkenalkan panel-panel kami pada hari ini, iaitu yang pertama Nur Aina binti Ahmad Razi, yang kedua pula Nur Isha Sabiha binti Ruzi, yang ketiga pula adalah Ahmad Muaz bin Muhammad Jaafar, iaitu saya, dan juga yang keempat Muhammad Khairul Akmal bin Khairuddin. Jadi saya akan memulakan untuk presentasi ini pada bahagian pengenalan. Jadi setiap pasangan, seperti yang kita tahu pada hari ini, ramai yang dah kahwin dan setiap pasangan sangat mengharapkan kehadiran cahaya mata sebagai pelengkap kepada hubungan mereka dan juga akan lebih mengeratkan lagi silaturahim di dalam keluarga. Jadi untuk pada zaman ini yang canggih, yang serba canggih ini, terdapat pelbagai kaedah yang baru, iaitu melalui dimakan sebagai in vitro fertilization, iaitu IVF ataupun tabung uji. Kaedah ini sudah lama diperkenalkan, iaitu pada tahun 1969 oleh beberapa saintis. Kita ada 4 saintis. Yang pertama adalah Robert Edward, yang ketiga pula Howard dan juga Georgina Jones, serta seorang pakar sakit puan iaitu Patrick Steptoe. Jadi pada tahun 1978 terjadinya satu kejayaan bayi tabung uji pertama di dunia dan diberi nama sebagai Louis Brown pada 25 Julai 1978. Next adalah objektif kajian. Lepas kepada Isha. Antara objektif kajian dalam proses persenyawaan in vitro fertilization atau bayi tabung uji ini adalah, yang pertama, kita dapat kena pasti dengan lebih terperinci tentang proses in vitro fertilization ataupun dipanggil sebagai bayi tabung uji. Yang kedua, kita dapat mengenal pasti proses ataupun kaedah dan teknik dalam persenyawaan luar rahim yang dilakukan. Yang ketiga, kita dapat menghuraikan apa kebaikan dan keburukan dalam proses persenyawaan in vitro fertilization ataupun bayi tabung uji ini. Dan seterusnya, kita dapat menerangkan apa faktor berkenaan proses persenyawaan ini ataupun bayi tabung uji ini dilakukan, sebab apa pasangan yang berkahwin ingin melakukan proses ni. Dan terakhir adalah kita dapat membuat perbandingan antara pandangan Islam dan pandangan Barat dalam proses persenyawaan in vitro fertilization ataupun dipanggil sebagai bayi tabung uji ini. Seterusnya untuk bahagian definisi bayi tabung uji. Seperti yang kita tahu, bayi yang dilahirkan oleh seorang perempuan iaitu isterinya hasil daripada persenyawaan ovumnya dengan sperma suaminya di luar tubuh perempuan itu. Maksudnya mereka melakukan persenyawaan tetapi bukan di dalam tubuh tapi di luar tubuh perempuan itu. Yang kedua pula adalah pengklonan dari segi biologi. So, apakah yang dimaksudkan pengklonan dari segi biologi? Iaitu adalah proses menghasilkan kanak-kanak yang mempunyai genetik yang sama seperti mak dengan ayah mereka. Yang ketiga pula adalah dari segi bioteknologi, merujuk kepada proses mencipta salinan serpihan DNA, iaitu ada 3: pengklonan molekul, pengklonan sel ataupun organisma. Next untuk Khairul. Okey, terima kasih kepada Muaz. Seterusnya saya akan menerangkan tentang hukum tabung uji bayi. Kita akan pergi dulu kepada pandangan Barat dahulu. Next.
Okey, bagi pandangan barat, tabung uji ini diperbolehkan bagi untuk mendapatkan zuriat. Bagi setengah pasangan ataupun keluarga, mereka beranggapan jika sebuah keluarga itu tidak mendapat zuriat, mereka dipandang dan dipandang hina dan dikatakan pembawa pembawa malang ataupun sial dalam keluarga itu. Jadi dengan ini mereka harus mendapat zuriat. Seterusnya bagi mencipta manusia superhuman, memetik kata-kata daripada pelopor teknologi genetik iaitu Prof. James Watson berkata, teknologi genetik memungkinkan penciptaan manusia luar biasa ataupun human monster. Hal ini bagi menciptakan manusia superhuman untuk pembangunan masa hadapan. Okey, kita beralih pula kepada pandangan Islam. Bagi pandangan Islam, tabung uji ini diperbolehkan tetapi haruslah mengikut panduan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Contohnya perubatan ini, persenyawaan ini haruslah berlaku di luar. Persenyawaan ini berlaku di luar tetapi proses yang dijalankan berlaku di dalam rahim isteri. Maksudnya dekat sini, persenyawaan berlaku antara ova dan sperma persenyawaan berlaku di luar iaitu ova dengan sperma. Jadi proses kejadian seperti zigot berlaku dalam rahim isteri supaya proses kehamilan itu terjadi dengan normal. Ini dipanggil sebagai mubah ataupun jaiz. Seterusnya, diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Nikahlah kalian dengan wanita-wanita yang subur kerana sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya kalian pada hari kiamat nanti." Hadis riwayat Ahmad. Okey, kita merujuk pada pandangan mufti. Pada pandangan mufti, mulai muzakarah Malaysia, muzakarah jawatan kuasa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Malaysia kali ke-5 dan kali ke-6 memutuskan bahawa bayi tabung uji dari benih suami isteri yang dicantumkan secara terhormat adalah sah di sisi Islam. Maksudnya terhormat ini benih suami isteri ini dikeluarkan dengan secara tidak bertentangan Islam, maka ia dikira secara terhormat. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa sahaja perempuan yang memasukkan satu kaum nasab seseorang yang bukan dari kalangan kaum itu, maka tidak akan mendapat apapun dari Allah dan Allah tidak akan pernah memasukkan ke dalam syurga. Dan siapa sahaja lelaki yang mengingkari anaknya sendiri padahal dia melihat kemiripannya, maka Allah akan tertutup darinya dan Allah akan menceritakan perbuatan itu di hadapan orang-orang terdahulu dan kemudian pada hari kiamat. Hadis riwayat Ad-Darimi. Ini bagi hadis ini diriwayatkan untuk memberi amaran kepada penggunaan ibu tumpang ataupun air mani ataupun ovum yang bukan sah suami isteri yang dilakukan untuk mendapatkan zuriat. Hal ini kerana perkara ini sangat dilarang dan hukumnya adalah haram. Menurut Profesor Syekh Mahmud Syatun menganggap bahawa ia adalah jenayah berat dan dosanya tiada bezanya dengan perlakuan zina. Next. Selanjutnya saya serahkan kepada Isha untuk bahagian kebaikan. Antara kebaikan pengklonan bayi tabung uji ni, yang pertama dia merupakan satu teknologi bantuan reproduktif bagi membantu masalah kesuburan. Okay, ramai pasangan yang berkahwin tapi tidak dikurniakan anak lagi. Sebab itulah proses bayi tabung uji ni adalah salah satu sebab kenapa dia dicipta.
So dia melibatkan persenyawaan ovum oleh sperma di luar badan manusia selepas teknik bantuan reproduktif yang lain telah menemui kegagalan. Selain itu, kaedah bayi tabung uji ini disyorkan pada wanita yang sudah berkahwin selama 2 tahun dan tapi masih belum dikurniakan zuriat, mungkin disebabkan oleh kegagalan tiub fallopian atau ketidaksuburan. Okey. Seterusnya, kebaikan yang seterusnya membantu pasangan yang tidak memperoleh anak disebabkan masalah kesuburan. Sebenarnya ramai pasangan yang malu untuk tampil membincangkan isu kesuburan, terutama sekali di kalangan lelaki. Tetapi dengan teknologi perubatan pada masa kini, kaedah bayi tabung uji ini dapat membantu pasangan yang tidak subur untuk memiliki anak mereka sendiri. Okay, pasangan yang sudah berkahwin boleh merujuk dan bertanya tentang kaedah ini supaya memperoleh seorang anak demi kebahagiaan keluarga. Dia boleh merujuk pada pakar klinik atau hospital. Seterusnya, kebaikan yang seterusnya adalah bayi yang dilahirkan kurang masalah kesihatan. Okey, seperti yang kita tahu, kebiasaannya bayi yang baru dilahirkan akan mengalami pelbagai masalah penyakit lah. Contohnya seperti demam campak, demam kuning, penyakit kaki, tangan, alergik semua tu kan. Tapi kalau menggunakan dengan kaedah kaedah bayi tabung uji ini, dia mengatakan bahawa kuranglah masalah kesihatan jika mahu dibandingkan dengan anak yang lahir secara normal. Dan yang terakhir adalah dapat memberikan kesempatan kepada wanita untuk mempunyai zuriat sendiri. Sebenarnya ramai di kalangan kita, di kalangan wanita mengalami kemurungan akibat tidak boleh mendapat zuriat. Oleh sebab itu, kaedah in vitro fertilization ataupun dipanggil sebagai proses bayi tabung uji ini dapat memberi kesempatan kepada wanita yang menderita akibat kerosakan ataupun penyumbatan fallopian untuk memiliki bayi. Seterusnya adalah saya serahkan kepada Khairul untuk bentangkan kebaikan pengklonan bayi tabung uji. Terima kasih Isyak. Seterusnya saya akan terangkan keburukan pengklonan bayi dan tabung uji. Pertama, ia akan menjadikan seseorang itu angkuh riak dan takbur akan kejayaan melahirkan generasi manusia melalui kaedah ini. Kita boleh lihat apabila seseorang manusia berjaya melakukan mencipta ataupun berjaya melakukan sesuatu yang di luar biasa, yang di luar kemampuan manusia itu sendiri. Contohnya macam tabung bayi uji, ia akan menjadikan mereka akan mentidakkan dan menafikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, runtuhnya institusi keluargaan. Hal ini kerana ramai yang di kalangan kita sekarang ini yang menggugurkan anak-anak mereka dengan alasan kerana anak senang untuk didapat. Dan ingatlah bahawa Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 31 dan ayat An'am ayat 151 yang memperingati kita tentang kekafiran kita menggugurkan anak dan azabnya apabila kita menggugurkan anak tanpa sebab yang munasabah. Seterusnya, ia boleh berlaku mutasi dan atau kecacatan kepada zuriat yang dilahirkan akibat daripada eksperimen yang mencampurkan bahan asing ke dalam zuriat itu yang menyebabkan anak itu tidak lahir dalam keadaan yang normal dan yang menyebabkan mereka hidup dalam keadaan yang serba kekurangan. Next. Saya serahkan kepada Aina. Okey, Assalamualaikum. Okey, hari ini saya nak cakap tentang kaedah
bayi tabung uji. Kaedah bayi tabung uji dia ada terbahagi pada 4. Yang pertama kaedah IVF. Yang kedua adalah kaedah pemindahan embrio, dan yang ketiga kaedah G, dan yang terakhir adalah kaedah ICSI. Okay, next. Okay, proses IVF ni dia bermaksud persenyawaan kaca. Dia sama dengan sinonim dengan istilah bayi tabung uji. So semasa prosedur IVF ni telur tu akan dikeluarkan daripada ovari dan kita akan senyawakan dengan sperma dekat makmal. So embrio ni kemudian dia akan diletakkan ke dalam rahim wanita semasa proses IVF. Wanita tu akan diterima ubat untuk kawal kita haid semula jadi dia. Okey, rawatan ni juga dijalankan dalam bentuk suntikan harian dan benda tu akan dijalankan oleh pesakit tu sendiri dan berlanjut selama kira-kira 2 minggu. Okey, kemudian hormon kesuburan yang dipanggil FSH iaitu follicle or stimulating hormone akan diaktifkan dan benda ni akan disuntik setiap hari selama kira-kira 10 hingga 12 hari supaya telur tu boleh dihasilkan lebih banyak dan mudah untuk disenyawakan. Okay, next. Okay, sepanjang rawatan ubat, doktor ni dia akan memantau perkembangan pesakit ni dan dia sendiri akan melakukan imbasan ultrasound, faraj dan ujian darah untuk pesakit tersebut. So hormon ni dia akan disuntik bagi membantu telur tu matang dan seterusnya telur tu akan disedut keluar daripada ovari wanita selepas 34 hingga 38 jam. Okey, dalam IVF, proses pengumpulan telur ni dilakukan dengan bantuan imbasan ultrasound dan akan digunakan sedatif iaitu ubat penenang. Doktor akan memasukkan jarum ke dalam ovari dan sedut telur tersebut. Melalui pembedahan ini akan berlaku sedikit pendarahan faraj. So apabila telur pesakit tu disedut, suami tu akan diminta untuk menghasilkan sperma dan benda ni akan disimpan dalam jangka masa yang singkat sebelum sperma tu dibasuh dan diputar pada kelajuan yang tinggi. So dengan cara ini sperma yang paling sihat dan paling aktif akan dipilih untuk dibiarkan di makmal selama 16 hingga 20 jam bersama telur betina iaitu ovum. Okey. So telur yang disenyawakan tu kita dipanggil dengan embrio. So selepas mengumpul telur, pesakit dia akan terima ubat untuk bantu sediakan endometrium untuk pemindahan embrio. Okay, next. Okay, ini adalah gambar rajah kaedah IVF dari step by step. Okay, next. Seterusnya kita ke kaedah pemindahan embrio. Okey, pemindahan embrio ni dia berlaku selepas telur tu dikumpulkan di makmal dan disenyawakan dan bergantung pada keadaan sama ada satu atau dua embrio yang terbaik akan dipilih dan dipindahkan ke dalam rahim isteri. So embrio ni dia mesti boleh melekat pada dinding rahim untuk supaya wanita itu hamil. So prosedur ni akan berlaku 2 hingga 3 hari selepas telur tu disenyawakan dan embrio tu akan yang terbaik akan dipindahkan ke rahim. Sekiranya macam pesakit tu berumur di bawah umur 40 tahun, kita akan hanya pilih satu atau dua embrio untuk dipindahkan. Tapi jika pesakit berumur lebih 40 tahun, kita akan memilih 3 embrio untuk dipindahkan. Dan baki embrio yang berkualiti tinggi, kita akan dipindahkan dan dibekukan benda tu supaya masa akan datang kita boleh guna semula. Okey, selepas tu pemindahan embrio pula dia akan dilakukan oleh doktor dengan memasukkan spekulum ke dalam faraj. Next. Kemudian biasanya dengan bantuan imbasan ultrasound, tiub nipis, kateter akan dimasukkan ke dalam cervix dan embrio kemudian dimasuk ke dalam rahim melalui kateter. Gambar rajah menunjukkan cara benda tu, proses itu berlaku. Okey, prosedur ni biasanya benda ni tak menyakitkan dan tak perlukan ubat penenang. So pesakit mungkin berasa tak selesa sebab berlakunya imbasan ultrasound dan kena menggunakan pundi kencing. Okey.
Lepas 2 minggu selepas pemindahan embrio, ujian darah kehamilan akan dilakukan. Jika keputusannya adalah positif, impasan ultrasound akan dilakukan dalam kira-kira 2 minggu. Okay, next. Okay, sekarang kita bercakap tentang kaedah ICSI. Okay, kaedah ICSI ni dia serupa je dengan IVS. Dia melibatkan suntikan sperma terus ke dalam telur untuk persenyawaan. Okay, telur yang disenyawakan oleh embrio tu kemudian akan dipindahkan ke dalam rahim wanita. Okay, ICSI ni dia tidak menjamin lah akan berlaku persenyawaan benda tu. Okay, so ICSI ni juga dia akan mengambil masa lah untuk berlakunya proses benda, bayi tabung uji ni. Dan dia menggunakan teknologi tinggi kerana perlu dipantau menggunakan mikroskop dan operasi. Okey. Pakar embriologi dia akan periksa sperma dekat bawah mikroskop dan putuskan sama ada nak menggunakan kaedah melalui ICSI atau IVS. 1 hingga 3 embrio yang terbaik akan dipindahkan ke dalam rahim suami. Okey, sekiranya suami tu mengalami azospermia, tidak mempunyai sperma azospermia, so suami tersebut perlu melakukan pembedahan kecil seperti PESA, TESA atau TESA. Next. Okey, ini adalah gambar raja TESA, iaitu sperma juga boleh dikeluarkan daripada testis. Okey, next. Okey, seterusnya kita pindah kepada kaedah GIF. Okey, kaedah GIF ni dia berbeza sekali dengan IVS sebab telur tu dia diambil daripada ovari dan dimasukkan terus ke dalam tiub falopio. Dan proses ni dia akan melalui kaedah laparoskopi. Okey, laparoskopi dia diperlukan doktor untuk melakukan pembedahan kecil pada bahagian tertentu perut untuk keluarkan telur dari ovari dan memasukkan sperma ke dalam tiub falopio pada masa yang sama. Okey, ini adalah ciri utama untuk bezakan GIF dengan IVF. Tapi kaedah ini sperma yang terbaik tidak dipilih terlebih dahulu. So perbezaan lain pula ialah persenyawaan tidak melibatkan kerja makmal. Tetapi proses itu dijalankan dalam keadaan semula jadi, iaitu di dalam tiub falopio itu sendiri. Okay, next. Okay, sekarang saya serahkan semula kepada Muaz. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, untuk faktor melakukan kaedah tabung uji ni, setiap kaedah pasti ada faktor-faktor tertentu. Dan faktor yang pertama adalah kerosakan ataupun tiub falopio tersumbat. So punca tiub falopio ni dia tersumbat adalah ada beberapa bahagian yang bengkak dan dia membentuk cecair dalam tiub yang dipanggil sebagai hysterosalpingogram. So cecair itu sangat bahaya dan cecair itu macam toksik dan dia akan mengalirkan dalam rahim yang boleh menyebabkan wanita itu sukar hamil. Jadi faktor yang kedua pula adalah masalah ovulasi. Apakah yang dimaksudkan ovulasi? Ovulasi ini bermaksud apabila telur yang sudah matang akan dilepaskan daripada ovari. Contoh masalah ovulasi yang kita boleh ketengahkan adalah iaitu PCOS. PCOS ni adalah singkatan bagi polycystic ovary syndrome yang menyebabkan proses ovulasi terhalang atau menyebabkan kitaran ovulasi terganggu. Jadi masalah disebabkan manusia melakukan tabung uji ini juga bukan disebabkan masalah daripada kaum wanita, tapi ia juga adalah masalah daripada kaum lelaki, iaitu sebagai contoh yang kita boleh ketengahkan iaitu masalah sperma. Apakah yang dimaksudkan dengan masalah sperma? Masalah sperma ini bermaksud bilangan sperma yang rendah. Jadi penyakit ini
dia dipanggil sebagai oligozospermia. Apabila kandungan sperma yang rendah, ia boleh menyebabkan kemungkinan untuk berlaku persenyawaan itu sangat kurang lah sebab disebabkan sperma yang rendah. Jadi penghasilan untuk mendapatkan anak itu sangatlah tipis. Next, saya akan pass kepada Isha. Kesimpulannya, secara hukum bayi yang dihasilkan dalam proses bayi tabung uji ni, hukum dalam Islam ialah sah jika sperma yang diambil merupakan sperma yang berasal dari suami isteri yang sah dan ditanam dalam rahim isteri tersebut. Dan hukumnya haram jika sperma yang diambil bukan berasal dari suaminya dan diambil dari sperma lelaki yang lain. Bayi tabung uji ini juga membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah kesuburan dalam kesuburan pada pasangan suami dan isteri. Selain itu, Islam juga menggalakkan umatnya memiliki zuriat dan keturunan yang soleh. Bayi tabung uji ini di antara kajian yang paling giat dijalankan serta semakin berkembang dari semasa ke semasa. Walaupun kaedah in vitro fertilization ini masih belum mendapat perhatian hospital kerajaan di Malaysia, namun ini telah diterima oleh masyarakat Malaysia dalam mengatasi masalah kesuburan dalam mendapatkan zuriat sesetengah pasangan. Namun proses bayi tabung uji ini sebenarnya ada kesan negatif dan positifnya. Ini semua terletak pada individu itu sendiri sama ada menggunakannya dengan baik ataupun sebaliknya. Sekian, terima kasih dari kumpulan kami. Stop record.